kepada Allah, Allah itu tetap kaya dan terpuji. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Umat Islam harus menjadi umat yang kuat, mampu untuk mengharungi banyak perkara di atas muka bumi ini. Sebab kita lihat kalau umat Islam tidak menuju kepada kekuatan, mereka tidak bina semula kekuatan mereka, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah, tidakkah kamu melihat daunnya mendongak ke langit? Allah memberikan satu hikayat, kalimatan tayyibah, ucapan yang baik ni dia boleh mengukuhkan manusia macam batang pohon yang kukuh. Sebab tu manusia ini perlu senantiasa mendengar ucapan-ucapan yang baik. Kalau surroundingnya berada dalam perkara negatif, maka dia akan menjadi negatif. Kalau ucapan yang dilontarkan kepadanya berbentuk negatif, maka kehidupannya akan jadi negatif. Tapi kalau ucapannya adalah ucapan yang memberikan semangat, kekuatan, hamasah, supaya dia terus bangun di atas nama agama, maka dia akan menjadi kuat dan hebat. Sebab itulah kita perlukan ucapan yang baik ini, sebab dia akan menjadi tonjang yang kuat. Bahkan Allah Ta'ala kata lagi, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah menyatakan tu'ti ukulaha, boleh makan saja buah tu bila-bila masa tanpa mengira musim. Tak ada langsung musim, sebab buah tu dia berbuah sepanjang zaman. Itulah pohon yang baik. Dia adalah ucapan-ucapan yang baik, manfaatnya baik setiap masa. Kullahinin bi'izni rabbiha, datanglah waktu bila pun buah itu tetap baik, boleh dimakan. Demikianlah Allah Ta'ala kata sebagai satu contoh yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Dan Allah sebut lepas tu, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ucapan-ucapan yang buruk ni macam pohon yang buruk. Dia akan memburuk pohon tersebut hingga kan tidak mengukuh pohon tu, tak menjadi kekuatan. Itulah yang Allah bagikan suatu contoh kepada manusia, kata-kata yang baik dengan kata-kata yang buruk. Sebab tu orang Islam kena melontarkan ucapan yang baik dan positif setiap masa. Kerana kita sedang menghadapi dunia yang penuh dengan cacar merbah. Tetapi bukanlah maknanya kita memberikan ucapan yang positif yang menyebabkan kita terlupa masalah dunia. Tak. Kita kena mengakui dunia hari ini penuh dengan kebobrokan, kesilapan. Manusia telah bertukar. Orang-orang yang tidak beriman menjadi ketua. Mereka yang tak percaya Islam menjadi penguasa dunia. Jadi kita tahu kedudukan kita hari ini di mana. Kita tahu kita sedang berada di bawah. Kita menumpang sistem yang dibuat oleh orang lain. Tetapi bukanlah itu bererti kita kena sentiasa melemahkan lagi umat. Sampai kita kata buat macam mana ekonomi ni yang mereka dah kuasa, kita tak boleh buat apa, kita macam tu lah. Ucapan tu tak boleh. Ucapan itu akan menghancurkan umat Islam. Kalau kita dah dalam keadaan lemah dan kita tambah lagi dengan ucapan-ucapan yang lemah, dia melemahkan kita macam pohon yang buruk yang Allah rakamkan dalam Quran tadi. Ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tak ada tapak pun kukuh, nak dongak ke langit pun tak boleh. Sebab tak boleh buat apa. Jadi hati-hati je. Ucapan kita pada anak-anak kita, pada isteri kita, mesti ucapan yang menyatakan kebaikan dan menuju kepada suatu perkara yang positif. Ya, kita sedang lemah, jom kita bangun. Ya, kita ada masalah, jom kita buat suatu. Jangan kita tengah ada masalah, apa nak jadi dengan dunia ni, kita dah tak mampu nak buat apa-apa, harapan kita dah tak ada dah hari ni. Itu semua ucapan-ucapan orang yang kecewa dengan kehidupan hari ni. Sedangkan kita pun faham, kembali semula kepada perjuangan Islam. Nabi dah ajar kita, bada'al islamu ghariba
sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam mula dalam keadaan siapa pun tak kenal. Ghariba, asing, orang lawan, orang tengok pelik. Islam ni bermula dalam keadaan orang nampak pelik. Tuan-tuan, dalam dunia ni kebenaran bukanlah satu benda yang orang faham, melainkan setelah lama baru orang faham itu kebenaran. Tuan-tuan tahu tak, kebenaran ini perkara yang perlu dibawa naik semula. Walaupun dia benar, tapi kalau tak ada siapa memperjuangkan dia, dia tetap dianggap kemungkaran. Tuan-tuan, kita cuba bayangkan macam mana sejak daripada sekian lama orang menyembah berhala. Di zaman Nabi itu beralih daripada orang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni doa macam-macam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berkata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikan negeri ini penuh keamanan. Negeri apa? Negeri Baitullah, negeri Mekah ini penuh dengan aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keluarga aku daripada menyembah berhala. Jauhkan. Tengah-tengah jauhkan didoakan oleh Nabi Ibrahim. Lepas zaman itu datangnya mereka menyembah berhala. Tidak pelikkah kita bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu tiba-tiba di zaman Nabi Muhammad orang telah beralih daripada menyembah Allah semata-mata kepada menyembah Allah, menyembah Lata, menyembah Uzza. Tuan-tuan, bahkan ada ucapan mereka pertahan pula akidah yang salah. Wala tadharunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaqutha wa ya'uqa wa nasra, jangan tinggal 5 jenis Tuhan ni, Sudda, Nasra, Ya'uqa wa Ya'uqa wa Nasra. Ada 5 jenis Tuhan yang diminta supaya mereka terus istiqamah. 5 jenis Tuhan ini adalah merupakan 5 orang soleh di zaman mereka terdahulu yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Pelan-pelan mereka berubah menjadi orang yang mungkar sebab mereka terus memperjuangkan kemungkaran. Sama dengan Islam. Dah lama orang jauh daripada Islam, dia akan jadi ghariba, dia akan jauh. Jadi kita nak kena perbaiki semula agar orang kembali kepada Islam. Sebab tu saya hari ni duk kempen kembali semula kepada jati diri Muslim kita. Dan saya baca balik buku-buku sejarah supaya kita dapat tahu siapa kita sebenarnya. Rupanya dalam catatan Cina, catatan Arab serta catatan Barat, kita adalah kelompok yang berlayar satu dunia. Kevin Raleigh menamakan kita sebagai pelayar yang boleh berlayar tanpa menggunakan kompas. Kita tak ada kompas tapi kita berlayar satu dunia. Tapi cerita tu kalau cerita saat ini dan tiba-tiba bercerita tanpa diulang, tanpa dibuat research baru, tanpa dibawa data-data, orang kata betul ke orang Melayu dulu pelayar satu dunia? Mana ada, tak ada. Kita duduk tangni ya. Logiknya memang kita akan berlayar satu dunia sebab hutan kita sangat tebal. Kita tak ada choice. Kita kena bergerak menggunakan jalan laut kerana kita adalah Nusantara. Nusa, pulau-pulau. Antara pulau-pulau. Itulah nama Nusantara. Tapi tak ada siapa cerita, tak ada siapa korek. Semua duk kata kita ni bangsa pemalas, kita tak boleh buat apa. Itulah bahayanya bila ucapan-ucapan buruk terus dikumandangkan oleh manusia, oleh orang Islam sendiri, oleh mereka sendiri. Maka lama-kelamaan umat akan menjadi lemah. Lepas tu kita kata tadi, Nabi Ibrahim tengah berdoa dah. Tapi sebab ada orang memperjuangkan kebatilan, menggunakan ucapan yang buruk untuk mendidik manusia, maka berlari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. So kita juga menghadapi keadaan yang sama. Nabi bawa Islam dengan penuh hebat, lama-lama Islam dijajah, lama-lama Islam ditindas, lama-lama umat Islam dibunuh di merata tempat, lama-lama umat Islam dalam kelemahan, lama-lama ulama mula mengajar benda yang kecil-kecil, tidak fokus pada semua benda besar. Lama-lama nah, kita dalam titik sekarang kita dah jadi biasa melihat Islam itu tidak memerintah. Kita dah jadi biasa melihat hukum Islam tidak
Kita dah melihat Islam tu melelusuh daripada jiwa umat Islam. Macam Nabi kata, yadrusul Islam kama yadrusu washu thawbi, akan lusuh Islam macam lusuhnya warna baju daripada pakaian. Kita sedang melihat kelusuhan Islam. Cuma persoalan, adakah kita mengeluh? Adakah kita kata, oh tak boleh buat apa Ustaz, tak boleh buat apa dah. Ucapan itu semua melemahkan. Tak boleh. Kita bermula dengan ucapan yang betul. Kita bermula dengan ucapan yang betul. Apa dia? Start hari ini kita kena balik memperjuangkan syumuliyah Islamiyah, kesempurnaan Islam, yang kita bermula daripada sekecil-kecil benda tentang Islam sampai tak ada satu benda pun kita tinggal daripada Islam. Kita kena yakin, bukan saya yakin, dan kita kena buktikan Islam penyelesai bagi segala masalah, tuan-tuan. Islam boleh selesaikan masalah tanah. Islam boleh selesaikan masalah milikan orang Islam. Islam boleh selesaikan masalah kemiskinan. Tapi kenapa? Sebab hari ini orang hanya beramal dengan Islam dalam urusan sembahyang, dalam urusan keluar zakat, dalam urusan pergi haji. Saya baca kerja-kerja yang diterbitkan oleh jurnal, tuan-tuan, tentang bagaimana berkenaan orang Islam pergi haji, tuan-tuan, di zaman barat, di zaman penjajahan Inggeris, tuan-tuan. Dalam kata kerja tu cerita tentang orang putih sendiri. Satu kajian apa tentang tak tahu pula. Ya. Tak ada, tak jumpa. Tentang bagaimana orang Islam dulu, mereka simpan duit. Nampak tak? Musim haji, mereka simpan duit. Mereka simpan duit adalah dalam tabung. Simpan duit dari mana? Mereka tukar duit dalam bentuk beli lembu. Mereka simpan duit dari mana? Mereka buat padi. Maka akhir sekali bila hujung musim padi, bila lembu dah banyak, sampai hujung tahun mereka akan jual semua lembu, hatta menjual tanah untuk pergi haji. Orang barat sangat pelik kenapa orang Islam di zaman tu, ni zaman bukan kapal terbang dah tau. Kapal terbang start ada pada 1977, barulah jemaah haji pergi naik kapal terbang. Hak sebelum tu semua bil kapal ayak. Masa naik kapal ayak tu mereka dah pelik kenapa mereka ni pergi haji. Kenapa mereka ni kumpul duit untuk pergi haji. Tuan-tuan nampak ada apa maksud kumpul duit? Zaman tu bank tak ada. Zaman tu Inggeris offer untuk buat pos. Tetapi masalahnya adalah pos ke bank ke zaman tu jauh daripada kehidupan orang kampung, jauh daripada kehidupan orang Melayu. Yang kedua pula, semua sistem tu menggunakan riba. Bila simpan duit ada dividen, simpan duit ada dapat bunga. Jadi bila keadaan tu menyebabkan orang Islam tak mau simpan duit pasal mereka nak pergi haji. So cara mereka simpan duit dari mana? Gunakan tabung, bubuh dalam tiang, tanam bawah tanah. Itu yang dibuat, tuan-tuan. Di situlah barat nampak opportunity. Apa dia? Kalau orang Islam ni guna sistem bank yang kita buat, bila mereka pakai hak ni, duit mereka simpan kat kita, kita boleh buat macam-macam. Tapi mereka tak boleh offer lebih baik kerana mereka tetap nak melaksanakan sistem ribawi, menyebabkan orang Islam tak simpan. Tapi jumlah kewangan orang Islam walaupun miskin, tapi sebab rajin mengumpul nak pergi haji, barat buat reporting 3,000 orang pergi haji pada zaman sebelum daripada kapal terbang ada. Dan itu data yang barat buat. Bila mereka buat, tanda orang Islam sedang buat sesuatu benda yang besar. Mereka ada kewangan. Cuma mereka hanya fikir nak pergi haji. Maka sekali datanglah untuk solusikan masalah haji kita oleh seorang yang sangat hebat, tuan-tuan. Seorang yang sangat bagus, tuan-tuan. Apa nama dia, tuan-tuan? Tuan-tuan perasan? Profesor Ungku Aziz, tuan-tuan. Dialah yang mula-mula buat pembentangan. Dia yang mula susun balik. Nasib baik dia start. Kalau orang putih start,
Dia start dulu, dia kumpul balik, dia tengok bahawa memang orang Melayu haji tak boleh pisah. Sebab Tok Guru menasihati kena pergi haji. Yang pada masa tu pula duit-duit nak pergi haji ni banyak diberikan kepada guru-guru mereka ataupun musyrif yang nak bawa mereka pergi haji. Yang menjadi problemnya kadang-kadang musyrif tu mati atau orang nak pergi haji tu mati dulu. Jadi duit tu tak tahu duduk tahun lepas kematian. Jadi Engku Aziz buat benda ni, susun balik, maka jadilah tabung haji. Tahukah kita tabung haji adalah investment yang sangat penting dan besar? Orang tak boleh lawan dan beat tabung haji. Sebab tu kita kata kalau bercakap tentang ekonomi, kita bukan gaduh nak beat dengan siapa-siapa. Sistem dalam Islam tu sendiri boleh mengkaya kaum Islam. Dan kena ingat, haji ni bukan semua orang boleh pergi tiap-tiap tahun. Tuan-tuan tahu tak? Allah buat korang pergi haji ni di lembah yang sangat sempit dan tak boleh semua orang berkumpul di situ. Hanya beberapa jumlah tertentu saja boleh ada di situ. Tapi Allah wajibkan semua orang pergi haji. Maksud dia, duit yang ada, kalau tak sempat pergi haji, simpan dulu, invest dulu, buat benda lain dulu. Akhir sekali kamu dah boleh pergi haji, masa yang sama juga kamu ada kekuatan ekonomi. Ini yang berlaku pada Tuah. Tuah pernah pergi sampai Rom untuk membeli meriam. Rom tu maksudnya Konstantinopel. Naik kapal Ghali. Ni catatan sejarah tuan-tuan. Bila sampai di sana tuan-tuan, dia membeli senjata. Bahkan Tuah dalam hikayat itu menyatakan singgah di Mekah terlebih dahulu untuk menunaikan haji. Kemudian menyambung pelayaran sampai ke Konstantinopel, beli senjata dan balik dalam keadaan untuk memberikan kekuatan persenjataan kepada Melaka. Sejarah ni kalau orang tak sebut, kuliah-kuliah ni kalau orang tak cerita, perbahasan-perbahasan ni kalau orang tak memberikan panduan pada umat, selama itulah kita anggap Melayu ni malas, orang Islam ni tidak kuat, kita tak boleh buat apa. Kajian-kajian menunjukkan orang lain sangat nampak kita hebat, cuma kita diklusterkan sebagai the giant sleeping tuan-tuan. Giant yang sedang tidur ataupun the sleeping giant, giant yang sedang tidur, hebat tapi tidur. Dia bukan saja tidur, dalam benda lain, kuliah pun tidur tuan-tuan, khutbah Jumaat pun tidur, tapi bukan sinilah tuan-tuan, di tempat lain tuan-tuan. Jadi kita nak bangun pada ketiduran ini tuan-tuan. Semoga kita menjadi ummah yang hebat dan kuat tuan-tuan. Untung kita kerana pemimpin kita terdahulu ni nak sepenuh hari merdeka ni, dan kena berbanggalah walaupun tidak perfect. Nak perfect macam mana? Tengku bukan seorang yang perfect tuan-tuan. Saya baca buku Conversation with Tengku. Buku tu cerita pasal macam mana seorang wartawan temu ramah Tengku. Tengku ni dia orang jenis yang tidak hipokrit. Dia terus terang. Dia kata I enjoy brandy, I play poker, I dancing. Dia memang terus terang tuan-tuan. Saya suka poker. Bukan poker tuan-tuan. Saya suka brandy minuman dia tuan-tuan. Dia memang suka lumba kuda ni, dan dancing ni biasa bagi dia. Tapi dia kata dalam buku tu, but deep in my heart, dalam hatiku yang dalam ni, saya sangat mencintai Islam. Tak boleh siapa kata saya tak cinta Islam. Tuan-tuan tahu tak, dalam perlembagaan perkara 3 yang Islam sebagai agama persekutuan tu, itulah perjuangan Tengku Abdul Rahman bila Suruhanjaya Red cuba untuk tidak masukkan Islam sebagai agama persekutuan. Suruhanjaya Red ada seorang Islam dalam itu, namanya Hakim Abdul Hamid. Dia daripada Pakistan. Dia bukan duduk Malaysia, dia memang hakim di Pakistan. Dia bukan jual kapet di Malaysia lalu jadi hakim, jangan salah faham tuan-tuan. Dia memang hakim di Pakistan, lalu dilantik dalam Suruhanjaya Red daripada negara-negara Commonwealth. Ada B. Malik daripada India, ada Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan, lagi daripada Australia, tak silap saya. Ada 5 orang yang menjadi Suruhanjaya Red. Tengku hanya dapat berurusan untuk masukkan Islam ni dengan Hakim Abdul Hamid. Tengku berulang kali pujuk Hakim Abdul Hamid agar letak Islam dalam perlembagaan, sampai Tengku kena buat satu kenyataan penafian. Dia kata meletakkan Islam sebagai agama negara ini bukan menjadikan negara ini tidak sekular. Negara ini tetap mempraktikkan undang-undang sekular, cuma kita lenak Islam duduk dalam perlembagaan. Kenapa Tengku nak? Sebab Tengku tahu Melayu dengan Islam tak boleh dipisahkan tuan-tuan. Tu orang dulu brandy pun nak Islam. Orang lah tak tahu.
Duk bimbang semayang-semayang pun LGBT duk bimbang tuan. Lalah main mata, Tok Imam main mata dengan Tok Bilal, tak pelik tuan. LGBT. Tu kita kata bahawa orang dulu walaupun mereka tidaklah kuat practicing Islamnya, tapi mereka sangat kuat akidah mereka tuan-tuan. Sampai akhir sekali bila dah pujuk banyak kali, dah banyak kali perbincangan untuk siapkan perlembagaan negara kita. Last mereka bersidang di Rom, Itali. Tuan-tuan kena ingat, last untuk finaliskan untuk undang-undang itu, maka last adalah dibuat perbincangan itu di Rom, Itali. Bila pergi Rom, Itali, tak ada campur tangan dah. 5 orang ni saja yang akan buat keputusan macam mana bentuk undang-undang ni. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum diluluskan itu tuan-tuan, memang ada penentangan sikit daripada raja-raja Melayu terhadap Islam sebagai agama persekutuan. Jangan salah faham. Penentangan itu bukan kerana menentang Islam. Penentangan itu kerana kuasa agama milik negeri. Milik Sultan Selangor, milik Sultan Kedah. Kalau diletakkan agama Islam milik federal, akhir sekali raja takut tak ada kuasa agama. Raja hanya ada 2 kuasa saja. Satu kuasa adat istiadat Melayu, kedua berkaitan dengan agama Islam. Lepas tu kita ada 14 orang mufti. Bukan pasal kita perlukan ramai mufti, tapi sebab kuasa agama duduk pada sultan. Jadi sultan bimbang kalau dia ambil letak saja di sana, di persekutuan, menyebabkan raja dah hilang kuasa. Raja tinggal kuasa agama, tinggal kuasa adat istiadat Melayu tuan-tuan. Tapi kuasa itu sangat penting kerana dia menyelamatkan orang Islam, terutamanya kalau di Selangor, menyelamatkan orang Islam di Selangor, di Kedah menyelamatkan orang Islam di Kedah tuan-tuan. Kuasa kita bertahan agama di situlah tuan-tuan, kan? Jadi akhir sekali Tunku berjanji kita tidak akan letakkan urusan agama di peringkat federal milik persekutuan, tak. Kita cuma nak manage sahaja. Sebab tu tak ada menteri agama, tak ada majlis agama peringkat persekutuan, kerana tujuannya untuk memberikan negeri melaksanakan dia. Tapi agama Islam menjadi agama persekutuan kerana usaha daripada Tengku Abdul Rahman. Sambung di edisi saya akan datang tuan-tuan, insya-Allah. Cukup sekadar tu, innahu wasamil alim. Terus berjuang, jadi hebat, ucapan yang baik jangan berhenti. Terus sebarkan kebaikan untuk kuatkan Islam, jadikan kita kuat semula dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada tabung di belakang sana tuan-tuan untuk tujuan Ustaz Pro. Saya punya app dan saya punya laman. Kalau tuan-tuan nak tengok bahan-bahan yang saya cerita tadi, ada dalam Ustaz Pro. Tuan-tuan boleh tag Ustaz Pro di TikTok, di Facebook, dan juga di app kami. Ustaz Pro sudah ada di iOS dan juga di Android. Tuan-tuan boleh download di sana. Cuma kami harapkan tuan-tuan sokong kami dengan memberikan sumbangan agar kami terus dapat buat bahan-bahan yang baik, insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan di atas tabung yang ada muka saya di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.